Assalamualaikum. Surah Taubah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Sebelum surah ini adalah surah Anfal. Dalam surah Anfal kita baca sebahagiannya mengenai peraturan perang. Dan dalam surah Anfal, dalam tu dakwah surah adalah arahan Allah supaya berperang untuk mempertahankan tauhid dan agama Islam. Manakala surah Taubah ini pula golongan-golongan yang patut diperangi. Golongan yang patut diperangi Allah Ta'ala beritahu, pertamanya musyrikin, yang keduanya ahlu kitab, yang ketiganya munafikin. Untuk golongan musyrikin dengan ahlu kitab, perangi mereka dengan pedang. Manakala golongan munafikin, perangi mereka dengan lisan, dengan lidah. Kemudian surah ini, surah di antara surah-surah yang terakhir turun kepada Nabi kita SAW. Sebagian ulama menulis surah ini turun pada tahun 9 Hijrah, bulan Syawal. Dan permulaan surah ini diarahkan supaya dibaca pada haji tahun itu. Haji pada tahun 9. Surahnya turun pada bulan Syawal, haji pada bulan Zulhijjah. Kerana permulaan surah ini suatu pengumuman daripada Allah Ta'ala supaya ianya perlu disampaikan kepada sesiapa saja yang datang pada masa haji itu. Haji sentiasa didatangi oleh masyarakat Quraisy dan masyarakat syirik-syirik yang lain. Mereka buat haji kerana sakit baki ajaran Nabi Ibrahim. Boleh katakan setiap musim penuh. Pada masa itu, pada musim haji, di padang Arafah, Mina dan sebagainya. Walhal mereka itu syirik kepada Allah. Mereka datang tawaf seperti biasa. Mereka datang umrah seperti biasa. Oleh kerana Mekah sudah ditawan oleh orang Islam pada tahun sebelumnya, pada tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan. Maka tanah haram, khasnya bumi Mekah, sudah menjadi negara Islam. Cuma masyarakat di luar sana masih lagi ada ramai daripada kabilah-kabilah Arab yang belum masuk Islam. Orang Mekah hampir keseluruhannya masuk Islam. Jadi orang Mekah dan Madinah pada masa surah ini turun, mereka semua itu telah dikira muslimin. Cuma orang yang datang musim haji daripada berbagai kabilah, mereka tetap datang seperti biasa. Jadi masa inilah, pada tahun 9 Hijrah inilah, Allah Ta'ala turunkan wahyu surah ini untuk diberitahu kepada mereka, tahun ini tahun terakhir orang yang akidah syirik datang haji. Tahun depan, tahun 10 Hijrah tidak dibenarkan. Mana-mana orang berakidah syirik
datang menunaikan haji. Sebaliknya, orang-orang yang berakidah syirik, yang tak masuk Islam, dibagi masa kepada mereka untuk berfikir selama 4 bulan. Kalau nak masuk Islam, masuklah. Kalau nak pergi ke mana, nak lari ke mana, pergilah. Tapi setelah diiklankan ayat ini pada masa haji, pada masa 10 Zulhijjah, dan pada 10 Rabiul Awal, selepas berapa 4 bulan, maka semua mereka ini akan diperangi. Dijumpai di mana saja akan diperangi. Jadi Nabi kita SAW pada tahun 9 Hijrah, Nabi tak buat haji. Nabi hantar Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mewakili Nabi nisbah pada ketua orang Islam. Maknanya nisbah pada ketua orang Islam, Abu Bakar sebagai pengganti. Cuma masyarakat Arab, mereka tak tahu siapa yang lebih hebat di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Mereka hanya tahu siapa yang rapat dengan Nabi di segi keturunan. Masyarakat luar sana. Oleh kerana itulah Nabi kita SAW hantar juga Sayyidina Ali, sepupu Nabi, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar untuk membuat pengumuman. Abu Bakar tu asalnya lah mewakili Nabi untuk pergi ke Mekah sana pada musim haji untuk buat pengumuman, baca surah ni. Dan Sayyidina Ali adalah orang yang dikenali oleh masyarakat Arab, orang yang rapat dengan Nabi. Mana dua-dua ni seolahnya dua dalam satu. Sayyidina Abu Bakar mewakili umat Islam, yang kenal Abu Bakar paling rapat dengan Nabi, manakala Sayyidina Ali sebagai wakil Nabi nisbah pada masyarakat Arab yang jahil. Jadi apabila Sayyidina Ali ada, maknanya pengumuman ini adalah memang pengumuman daripada ketua Islam, iaitu Rasulullah SAW. Dalilnya kerana sepupu dia sendiri mari, Sayyidina Ali sendiri mari. Jadi kehadiran Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali pada masa haji tahun 9 Hijrah semata-mata untuk membuat pengumuman dengan membaca surah ini kepada mereka semua yang datang daripada berbagai-bagai tempat, supaya sampaikan perutusan Tuhan ni kepada semua yang lain, bahawa selepas pada tarikh ini 4 bulan lagi, mana-mana mereka yang masih berkekalan dalam akidah syirik akan diperangi. Ini satu perkara. Perkara kedua, kita dah baca sebelum ni dalam surah Fatah. Umat Islam telah adakan perjanjian dengan orang Mekah pada tahun 6 Hijrah di Hudaibiyah, supaya tak akan berlaku peperangan sehingga 10 tahun. Tapi masyarakat Mekah belok, khianati perjanjian. Dia telah menyokong golongan yang ada perjanjian dengannya, iaitu Bani Bakar. Ketika Bani Bakar berperang dengan Khuza'ah. Khuza'ah ni adalah kabilah Arab kafir yang menyokong orang Madinah, menyokong Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila Khuza'ah dengan Banu Bakar ni berperang, kabilah sama kabilah, Nabi tak sokong orang Khuza'ah sebab ada perjanjian. Tapi musyrikin Mekah sokong Bani Bakar yang pro kepada orang Mekah ni dalam peperangan itu. Jadi oleh kerana orang Mekah ni telah menyokong Banu Bakar kerana geng mereka, Banu Bakar yang berperang dengan Khuza'ah, maka dia dikira sudah belok dalam perjanjian. Sepatutnya mereka jangan terlibat. Kerana mereka orang Mekah sudah ada perjanjian dengan orang Madinah, tidak ada peperangan dan tidak boleh sokong siapa-siapa. Kurang kerana orang Mekah ni menyokong geng mereka lah, Nabi kita SAW telah membuat serangan pada tahun 8 Hijrah. Kerana orang Mekah telah belok. Jadi kedatangan Nabi dan para sahabat tahun 8 Hijrah bulan Ramadan itu kerana orang Mekah sendiri sudah belok dalam perjanjian, dan alhamdulillah hasil daripada serangan itu orang Mekah semua masuk Islam. Berlaku sedikit peperangan dan mereka kebanyakannya selepas pada itu masuk Islam berduyun-duyun. Jadi masalah dengan orang Mekah sudah selesai.
Tinggal lagi kabilah-kabilah Arab yang lain. Ada kabilah Arab yang lain yang belot. Ada kabilah Arab yang masih jaga perjanjian dengan Nabi. Jadi kabilah yang belot inilah diberitahu kepada mereka, tempoh perjanjian yang pernah dibuat itu hanya berlaku sehingga 4 bulan sahaja. Habis saja 4 bulan ni, mereka yang berjanji untuk menyokong Nabi dan belot akan diperangi. Manakala mereka yang pernah ada perjanjian dengan Madinah, dengan orang Islam, yang tak belot, tunggu hingga perjanjian mereka tamat. Maknanya kabilah Banu Kinanah, salah satu kabilah yang juga ada berjanji dengan orang Islam untuk menyokong orang Islam. Mereka datang pada tahun 7 Hijrah semasa Nabi kita datang untuk buat umrah. Pada tahun 7 itu mereka datang juga untuk menyokong orang Islam. Dan mereka ni betul-betul jaga perjanjian. Untuk golongan kafir, kabilah Arab yang jaga perjanjian, ditunggu. Tak diperangi mereka sehingga habis tempoh perjanjian itu. Manakala kabilah-kabilah yang berjanji untuk menyokong Islam tapi belot, dibagi tempoh 4 bulan. Apabila didapati selepas pada 4 bulan ini, di mana saja mereka akan diperangi. Jadi surah ni turun pada bulan Syawal tahun 9 dan dibaca ayat ni pada masa haji pada bulan Zulhijjah tahun 9 juga. Jadi ketika itu masyarakat Arab dapat maklumat tahun depan tak boleh mari dah buat haji. Kalau nak mari juga buat haji kena masuk Islam. Mana kena menerima seruan tauhid. Dan dia juga sebagai persiapan untuk haji Nabi kita Muhammad SAW. Jadi haji tahun 9 ini, Nabi hantar Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali untuk buat pengumuman supaya tahun depan mereka tak boleh mari. Kerana tahun depan Nabi kita SAW dengan sahabat-sahabatnya, 100,000 lebih, datang buat haji. Dan ketika itu satu orang kafir pun tidak boleh ada, tak dibenarkan. Satu orang syirik pun tak boleh ada, tak dibenarkan. Jadi haji yang berlaku, yang dihadiri oleh Nabi sendiri adalah haji perpisahan. Hajjatul Wada'. Dan ia berlaku pada tahun 10 Hijrah. Balik daripada haji itu, beberapa bulan kemudian Rasulullah SAW wafat. Jadi jarak surah ini dengan kewafatan Nabi lebih kurang setahun lebih. Surah ini turun dengan kewafatan Nabi lebih kurang setahun lebih. Dalam surah ini kita akan dapati penjelasan tentang kenapa orang-orang kafir yang ada perjanjian tapi perlu diperangi kerana mereka tidak dapat jaga perjanjian. Kerana mereka tidak ada sifat takut pada Tuhan. Kalau mereka dapat jaga perjanjian, umat Islam diarahkan supaya jaga perjanjian itu, tapi oleh kerana mereka semua tu belot, maka perlu diperangi. Yang kedua kita akan baca juga dalam ni, syariat Allah Ta'ala supaya ahlu kitab juga diperangi. Dalam surah ini juga, ayat pertama, arahan daripada Allah untuk memerangi ahlu kitab Yahudi Nasara. Sebelum ni, Yahudi Nasara hanya diperangi apabila mereka belot. Sebab mereka tu adalah golongan yang beragama, berjiran dengan Nabi di Madinah sebagai ahlu kitab Yahudi, dan sebahagian lain duduk di kawasan Yaman sana, ahlu kitab Nasara. Jadi setelah turunnya surah ini, ada dalam surah ini arahan daripada Allah untuk memerangi ahlu kitab juga, Yahudi Nasara. Kerana mereka nama saja ahlu kitab, nama saja agama Nabi, tapi mereka sama seperti orang kafir di segi akidah syirik dan kufur. Oleh kerana itu, seperti mana masyarakat kafir Arab ini wajib diperangi, begitu juga masyarakat ahlu kitab yang seakidah dengan mereka wajib diperangi. Cuma ahlu kitab akan diperangi sehinggalah mereka sanggup bayar cukai, bayar jizyah, cukai tahunan. Kalau mereka bayar cukai tahunan, kita jaga mereka.
supaya mereka berpeluang untuk berfikir sama ada masuk Islam ataupun bayar cukai. Kemudian dalam surah ini juga kita akan baca mengenai golongan munafikin dengan panjang lebar. Bermula daripada ayat 38, boleh katakan hingga akhir surah. Penjelasan tentang golongan-golongan munafikin yang merupakan musuh dalam selimut yang paling bahaya. Lebih bahaya lagi daripada Yahudi, Nasara dan musyrikin. Jadi tentang mereka itulah dihuraikan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai jenis dan cara. Ada dalam surah ini tentang golongan munafikin itu. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Pemutusan hubungan dan segala jenis perjanjian. Maknanya bara'atun ini pemutusan segala hubungan dan segala jenis perjanjian daripada Allah dan Rasulnya. Disampaikan perutusan ini ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, kepada orang-orang yang pernah ada perjanjian dengan kamu di kalangan musyrikin. Maknanya siapa-siapa saja yang ada perjanjian dengan orang Islam di kalangan orang musyrikin itu, selain masyarakat Mekah, kerana masyarakat Mekah sudah jadi orang Islam. Jadi surah ini atau ayat-ayat yang akan dibacakan ini sebagai pemutusan hubungan. Makna wahai musyrikin, wahai orang Arab yang pernah ada perjanjian dengan orang Islam Madinah, dengarlah kamu semua suatu pemutusan daripada Allah dan Rasul daripada segala perjanjian. Jadi semasa tempoh ini fasihu fil ard, maka kamu boleh bergerak bebas di muka bumi. Arba'ata asyhurin, selama 4 bulan. Nak pergi mana, nak lari ke mana, bebas. Selama mana? 4 bulan ini. Bermula pada 10 Zulhijjah sehingga 10 Rabiul Awal. Dan tempoh 4 bulan ini untuk mereka berfikir. Kalaulah masih lagi ada di mana-mana dan dijumpai nanti oleh orang Islam, mereka akan diperangi. Kalau mereka mahu selamat, baiklah masuk Islam. Baiklah mendekati orang Madinah, masuk Islam. Kalau tidak, mereka tak akan selamat. Dan Allah Ta'ala beritahu lagi, wa'alamu, dan mereka hendaklah tahu semua, annakum, bahawa kamu ghairu mu'jizillah, tak mampu untuk melemahkan Allah daripada lari. Sebab Islam akan pergi. Dan wa annallaha mughzil kafirin, dan Allah tetap akan menghina golongan yang ingkar tauhid. Kalaulah tidak dia dibunuh di dunia, kalaulah tidak mereka itu dihimpit di dunia, kehidupan mereka tetap apabila mereka mati di mana-mana saja, bila-bila masa saja, Allah akan azab dalam api neraka. Nah, jadi ayat ni, hujung ayat ni, seolahnya macam targhib kepada mereka itu untuk berfikir masuk Islam. Jadi mereka tak boleh melemahkan Allah daripada ditangkap. Orang Islam akan pergi cari mereka dan mereka tetap akan dihinakan oleh Allah dunia akhirat. Tidaklah di dunia, kena juga akhirat nanti. Wa adhanu minallah. Ini pun maknanya sama. Suatu pengumuman. Minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya. Ilan nas, kepada seluruh manusia yang hadir masa haji. Yaumal hajjil akbar, pada haji akbar. Haji akbar adalah haji lah. Berbeza dengan umrah. Umrah haji asghar. Haji akbar, haji yang melibatkan datang ke Mekah dan melibatkan Arafah, Muzdalifah dan Mina. Jadi haji akbar tu ataupun haji, pada perkara apakah dikatakan haji akbar? Satunya haji akbar berbeza dengan haji asghar. Haji asghar umrah. Datang hanya ke Baitullah. Tawaf dan sa'i selesai. Haji akbar datang ke Baitullah, tawaf, sa'i dan Arafah. Juga Muzdalifah. Juga Mina. Ini sebab ada satu kaedahnya, akbar dengan asghar ni adalah haji dengan umrah. Yang kedua, haji akbar itu sendiri dinamakan atas nama apa? Sama ada nama pada hari Arafah pada 9 Zulhijjah ataupun nama pada hari yang ke-10 hari raya haji. Ulama berselisih pandangan, tapi jumhur berpendapat haji akbar adalah haji dan nisbah pada hari ke-10 itulah haji akbarnya. Apa dia? Annallaha bari'um minal musyrikin. Sesungguhnya Allah Ta'ala
bebas berlepas diri daripada apa saja perjanjian daripada kalangan orang syirik. Wa rasuluhu, dan rasulnya juga bebas berlepas diri daripada apa saja perjanjian dengan golongan yang syirik. Jadi pengumuman ini dibuat semasa Haji Akbar, supaya musyrikin yang mari buat haji dengan kabilah-kabilah mana sekalipun tak kira, mari buat haji dengan cara apa sekalipun, tolong sampaikan maklumat ini kepada yang tak hadir. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Maka sekiranya kamu semua bertaubat daripada syirik itu, masuk Islam, kamu seperti umat Islam. Segala-gala apa yang ada dalam Islam ini, kamu boleh dapati belaka faedah dan kebaikannya. Tapi wa in tawallaitum, dan sekiranya kamu berpaling, masih degil daripada masuk Islam, ingin terus dalam keadaan akidah syirik dan kufur itu, fa'alamu annakum ghairu mu'jizillah, maka ketahuilah olehmu semua bahawa kamu tak mungkin dapat melemahkan Allah. Kemudian dalam ayat seterusnya, makna bagi fa'alamu, tafsiran bagi fa'alamu itu, wa basyiril ladzina kafaru, dan bagilah berita kepada orang-orang yang ingkar tauhid itu, bi'adzabin alim, azab yang sangat pedih sedang menunggu. Jadi pengumuman ini kepada semua yang ada perjanjian, kebanyakannya iaitu mereka yang belok dalam perjanjian. Tapi ada sekumpulan kabilah Arab daripada Banu Kinanah yang mereka tak cabuli perjanjian. Mereka jaga sungguh-sungguh perjanjian itu. Cuma untuk mereka ini diberi peluang dan tidak akan diperangi sehingga tamat tempoh tidak 4 bulan. Apakah tempoh yang dibuat masa perjanjian itu? Sekadar itu sahaja. Apabila habis tempoh, maka mereka juga akan diperangi. Kerana mereka masih jaga perjanjian. Jadi perjanjian mereka dijaga sehingga tamat tempoh masing-masing. Illa alladzina ahadtu minal musyrikin, kecuali orang yang syirik yang sudah ada perjanjian dengan kamu tapi mereka masih jaga perjanjian itu. Tidaklah orang ini akan diperangi selepas 4 bulan. Bahkan akan ditunggu sehingga tempoh perjanjian itu tamat. Jadi orang ni Allah Ta'ala beritahu sifat mereka yang terpaksa dijaga kerana mereka patuhi perjanjian itu. Makna nisbah dalam perjanjian mereka jujur. Mereka tak cabuli perjanjian. Yakni summa lam yanqusukum syai'ah. Mereka tidak mengurangi apa-apa pun dalam perjanjian itu. Mereka jaga sungguh-sungguh. Walaupun mereka tu syirik. Dia ada orang syirik yang tak jaga perjanjian, ada orang syirik yang jaga perjanjian. Jadi kumpulan ni, Banu Kinanah ni, dia masih jaga. Dan mereka juga walam yudhahiru alaikum ahada, tidak menolong dan menyokong siapa-siapa yang memerangi kamu. Dia tidak mengurangi apa-apa dalam syarat perjanjian dan tidak menyokong siapa-siapa memerangi kamu. Orang ni, Banu Kinanah ini, fa'atimu ilaihim. Kamu teruskanlah perjanjian dengan mereka, ahdahum, yang kamu buat itu, ila muddatihim, kepada tempoh masing-masing. Selama mana mereka jaga, selama tu kita kena jaga. Maknanya 2 perkara. Syarat perjanjian mereka jaga dan mereka tidak menyokong mana-mana musuh melawan Islam. Jadi tunggulah sehinggalah mereka itu tamat tempoh masing-masing. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah suka kepada golongan hamba yang jaga perjanjian. Muttaqin di sini yang jaga perjanjian. Baik. Fa idzan salkhal ashhurul hurum, maka apabila habis tempoh 4 bulan itu, maknanya kalaulah golongan yang diberi pengumuman untuk bebas bergerak selama 4 bulan tu, apabila habis tempoh 4 bulan tu, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah golongan yang syirik di mana saja kamu temui mereka. Wa khudhuhum, khudhuh yang dengan makna tangkap mereka dan tawan mereka. Wahsuruhum, kepung mereka
Waq'udu lahum kulla marsadin, dan tunggu mereka di mana-mana jalan untuk mengintip mereka. Supaya mereka akan sedar mereka sudah terkepung. Tidak bebas ke mana untuk bergerak seperti biasa. Nah, ini arahan daripada Allah. Jadi yang 4 bulan tu 4 bulan lah. Yang ada perjanjian, tamat tempohnya termasuk juga. Bila habis tempohnya, jika tak masuk Islam juga, maka arahan ini berlaku juga pada mereka itu. Lainlah kalau mereka ingin masuk Islam. Fa'in tabu, sekiranya mereka bertaubat daripada syirik. Wa aqamu salah, dan buktikan Islam mereka itu dengan mendirikan sembahyang. Wa atawu zakah, dan menunaikan zakat. Ini 2 bukti. Tak boleh mulut saja, bahkan mereka boleh buktikan mereka dirikan sembahyang dan mereka tunaikan zakat. Apabila perkara ini berlaku, maknanya betul lah mereka itu masuk Islam sungguh. Fakhalu sabilahum, abaikan mereka. Berilah kepada mereka kebebasan sebagai umat Islam. Inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Dalam keadaan begitu, ada orang kafir harbi ini, dia nak tahu tentang Islam. Dia tak mahu masuk Islam dengan cara paksa-paksa. Sebelum ni mungkin dia takut nak mari ke Madinah. Tapi apabila sudah ada perjanjian, dia bebas. Tapi apabila Allah beritahu 4 bulan saja dibenarkan mereka pergi ke mana-mana dan tak bebas lagi selepas pada itu, maka sekiranya ada selepas pada itu, mana-mana kafir-kafir yang diperangi ini ingin masuk ke negara Islam untuk dengar hujah-hujah Islam daripada Al-Quran. Supaya dia boleh belajar, dia boleh tahu apa itu Islam dengan arti kata yang sebenar. Dia tak mahu dengar Islam daripada mulut-mulut manusia. Sebab boleh jadi tak tepat, boleh jadi itu, boleh jadi ini. Dia nak dengar sendiri dalil Islam daripada Quran yang dibaca. Maka umat Islam diarahkan supaya memberi keizinan, memberi visa kepada mereka masuk. Kalaulah tujuannya untuk mengetahui Islam, untuk mendengar tentang Islam. Sebab kita ni berperang dengan mereka kerana kekufuran, kerana kesombongan, kerana kezaliman yang dibuat oleh mereka, kerana mereka tak tahu apa itu Islam. Mereka lawan Islam, mereka anggap mereka betul. Jadi ada di antara mereka yang mari terfikir untuk fikir macam mana nak tahu Islam ni sebenar macam mana. Kalaulah dia rasa boleh berubah dan boleh bertukar agama, dia akan tukar agama. Jadi kalau tujuan itu mereka yang diperangi ini ingin masuk ke negara Islam, Islam kena bagi kebenaran. Kena bagi visa. Sini Allah jelaskan. Sebab tidak ada masalah untuk mereka mari masuk dalam kawasan Islam kalau tujuan untuk mendengar bukti-bukti agama Islam. Allah kata, wa in ahadu minal musyrikin. Jika sekiranya siapa-siapa pun, tak kira dia daripada golongan mana. Golongan bawahan ke, golongan pemerintah ke, golongan siapa, tak kira. Minal musyrikin, daripada golongan yang syirik, yang wajib diperangi ini, istajaraka. Minta perlindungan daripada kamu untuk masuk ke negara Islam, untuk dengar Islam. Fa'ajiruhu, maka kamu kena bagi perlindungan. Mana bagi izin dia masuk. Tak boleh perangi, tak boleh bunuh. Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia dengar sendiri kalam Allah sebagai hujah Islam itu oleh mereka. Sehingga dia dengar sendiri. Biasanya orang datang nak dengar ni perkara yang dia keliru. Agama kata tak boleh syirik ni, kenapa tak boleh syirik? Kenapa dengan tajuk ni diperangi kami semua? Dia nak dengar sendirilah. Syirik tu apa dia? Tauhid tu apa dia? Ada orang yang tak faham tentang undang-undang lain. Dia tak setuju. Kenapa kena sembahyang? Apa sebenarnya sembahyang ni? Dan sebagainya. Jadi mereka masuklah nak dengar. Jadi bagilah perlindungan kepada orang tu sehingga dia dengar sendiri kalam Allah. Setelah dia dengar dan puas hati dan tidak dipaksa nak masuk Islam lah. Kalau masuk Islam jadi Muslim. Tak ada gangguan apa-apa, bolehlah nak duduk di mana-mana saja, tak akan diganggu, dia dianggap sebagai Muslim dan bebas. Tak akan diperangi lagi. Ataupun dia masih nak berfikir. Nak berbincang ke, nak berfikir ke. Summa ablighu ma'manah. Kemudian bagilah kepadanya penjagaan
sehingga sampai kepada sempadan yang amannya dia untuk bebas lari. Maknanya bagi perlindungan sehingga dia boleh balik sampai ke sempadan dia dan dia pergi. Kalau dia nak masuk Islam, dia masuk balik sebagai orang Islam. Ini adalah peraturan Tuhan kepada mereka-mereka yang sudah diperangi. Maknanya kafir harbi yang sudah diperangi ini boleh diberi keizinan untuk masuk. Boleh diberi perlindungan untuk dengar mana-mana hujah yang ada dalam kalam Allah. Kenapa boleh dibenarkan sedemikian sedangkan mereka golongan harbi yang wajib diperangi? Kerana zalika dibenarkan mereka masuk untuk dengar kalam Allah bi'annahum qaumun la ya'lamun, kerana mereka adalah kaum yang masih tidak mengetahui hakikat yang sebenar tentang Islam. La ya'lamun, mereka tak tahu Islam ni apa dia, kenapa kita diperangi, apa sebabnya. Jadi untuk supaya maklumat ini dapat dengan baik oleh mereka itu, dibenarkan masuk. Masuk dengar, masuk tengok Islam tu apa dia. Baik. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kenapakah orang-orang ni asalnya sudah ada perjanjian dengan orang Islam Madinah, tapi akhir-akhirnya diperangi juga. Kenapa? Mereka ada perjanjian, tapi diperangi juga. Kerana mereka mencabuli perjanjian. Mereka khianat dalam perjanjian. Mereka tak boleh pegang janji. Jadi Allah kata sini, kaifa yakunu lil musyrikin ahdun. Bagaimana boleh ada pada golongan syirik ini perjanjian indallah wa inda rasulih, di sisi Allah dan Rasul. Dan mereka tak boleh jaga perjanjian, perjanjian mulut saja. Hakikatnya bila berjumpa peluang, mereka lawan balik. Habis begitu saja perjanjian. Illa alladhina ahadtum indal masjidil haram, kecuali golongan syirik Banu Kinanah yang pernah berjanji dengan kamu di Masjid Haram sini adalah di Hudaibiyah. Ataupun di Masjid Haram kemasa kamu pergi buat umrah pada tahun 7 Hijrah. Semasa 7 Hijrah tu kamu buat hijrah, mereka datang nak sokong kamu. Nak duduk berpihak daripada pihak kamu. Yang ni kena jaga. Jadi golongan yang daripada Bani Kinanah yang ada perjanjian pada tahun 7 Hijrah semasa kamu buat tawaf itu, boleh jaga. Jadi famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mana mereka boleh berlaku lurus, dapat jaga dengan baik, maka fastaqimu lahum, kamu jagalah perjanjian itu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah suka kepada golongan hamba yang dapat jaga perjanjian dengan baik. Kemudian Allah ulangi seterusnya mengenai sifat-sifat musyrikin yang lain. Maknanya musyrikin ini golongan yang syirik Banu Kinanah ni dia lain. Dia jenis orang yang syirik tapi dapat jaga dengan baik perjanjian. Tapi umumnya musyrikin yang lain-lain itu, Allah beritahu pada ayat ni, kaifah, bagaimana patut ada perjanjian dengan golongan yang syirik. Wa in yadharu alaikum, kerana sifat mereka, sekiranya mereka menyokong golongan-golongan kafir yang memerangi kamu. Sekiranya mereka menyokong golongan-golongan kafir lain yang memerangi kamu, sedangkan golongan ni sudah ada perjanjian. Sekiranya mereka menyokong dengan kamu, mereka tak berperang lah sebab ada perjanjian. Sekiranya mereka menyokong golongan kafir lain yang memerangi kamu, nasaya la yarqubu fikum illa wala dhimah, mereka tak dapat memelihara sedikit pun kekeluargaan sesama kamu dan perjanjian dengan kamu. Makna berperang secara langsung tidak, mereka sokong golongan yang memerangi kamu. Seperti apa yang dibuat oleh masyarakat Mekah, menyokong Bani Bakar. Apabila Bani Bakar berperang dengan Khuza'ah, sama-sama kafir. Cuma Bani Bakar tu orang perlu Mekah, Banu Khuza'ah orang perlu Madinah. Jadi kalau Banu Bakar dengan Banu Khuza'ah berperang, orang Mekah pergi sokong. Dia belok dengan sebab itu. Jadi apabila mereka itu la yarqubu fikum illa wala dhimmah, tidak dapat menjaga dan memelihara baik kekeluargaan, baik perjanjian. Yurdunakum, mereka hanya menyenangkan hati kamu dalam perjanjian itu bi afwahihim, sekadar mulut mereka saja. Kononnya berjanji nak berdamai, nak sokong, atau tak mahu berperang. Tapi wa ta'ba qulubuhum, hati-hati mereka itu enggan mengikuti apa yang disebut oleh mulut mereka. Wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka keluar daripada taat dalam perjanjian.
Fasik di sini oleh kerana mereka ni kafir. Fasik dengan makna keluar daripada ketaatan dalam perjanjian. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka sanggup tukar ayat-ayat Allah Ta'ala yang memberitahu tentang wajib jaga perjanjian, thamanan qalila, untuk dapat habuan yang sedikit daripada sokongan sama-sama kafir mereka. Fasaddu an sabili. Lalu mereka menghalang orang-orang lain daripada jalan Allah yang benar itu. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka ini buruk sungguh apa yang mereka lakukan dalam tindakan mereka mencabuli perjanjian. Allah ulangi lagi. Sifat-sifat mereka akan datang pun beginilah biasanya. Allah Ta'ala ulangi pada ayat 10 ini. Sifat-sifat mereka yang ada perjanjian ni sebenarnya mereka tak pegang janji. Sebab mereka tu kafir, tak takut pada Tuhan. La yarqubuna fi mu'minin. Mereka tidak menjaga pada orang mukmin. Illa wala zimmah. Baik menjaga dan memelihara kekeluargaan, baik tidak boleh jaga dan memelihara sembarang perjanjian. Wa ulaika humul mu'tadun. Mereka itu adalah golongan yang melampau atas tajuk perjanjian. Begitupun kalau seandainya mereka bertaubat, macam mana pula? Fa in tabu, sekiranya mereka bertaubat daripada kufur dan syirik, bertaubat daripada lawan Islam, bertaubat daripada membantu dan menyokong golongan-golongan lawan Islam, wa aqamus salata wa atawuz zakah, dan juga mereka dapat buktikan Islam mereka itu dengan mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, maka fa ikhwanukum fiddin. Mereka samalah seperti mana saudara-saudara kamu yang lain dalam agama. Apabila masuk Islam, boleh sembahyang, boleh bayar zakat, dia seperti orang Islam lain. Wa nufassilul ayat, dan kami jelaskan ayat-ayat wahyu kami sebagai bukti liqaumi ya'lamun, kepada kaum yang ingin mengetahui bukti dan peraturan Islam, baik dalam perjanjian, baik dalam peperangan. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, lain kali pun, wa inna kathu aimanahum, sekiranya mereka memukiri perjanjian dan mencabuli perjanjian mereka dengan kamu, mim ba'di ahdihim, selepas perjanjian diadakan. Ataupun, bahawa sini dengan mana atau. Ataupun mereka sudah berjanji, sudah berdamai, tapi mencela Islam. Jadi mencela Islam pun dikira orang tu mencabuli perjanjian. Sebenarnya perjanjian ni ada syarat-syaratnya, ada tempoh-tempohnya. Itu perkara perjanjian. Yang kedua, dalam Islam juga termasuk syarat perjanjian, jangan cela Islam. Jangan kutuk Islam, jangan kritik Islam. Sebab kalau kutuk, kalau kritik, kalau mempernampakkan keaiban agama, dia dikira mencabuli perjanjian. Boleh diperangi. Maknanya satunya syarat perjanjian, satunya jangan mengkritik Islam. Sebab mengkritik Islam seperti mencabuli perjanjian. Tidak ada guna adakan perjanjian, dia mencela agama Islam. Jadi mencela agama Islam salah satu perkara sebagai prasyarat untuk perjanjian itu sendiri. Jadi Allah Ta'ala beritahu berasingan. Wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencela, mengkritik tentang agama Islam yang suci. Kalau ini berlaku, dan biasanya berlaku ni daripada siapa ni? Daripada pemimpin-pemimpin mereka. Sebab pemimpin mereka ni orang angkuh dan ada kekuatan. Manakah rakyat jelata? Jarang sekali. Sebab mereka jenis orang takut. Jadi faqatilu a'immatal kufri. Maka wahai umat Islam, perangilah ketua-ketua kufur itu. Innahum, sesungguhnya ketua-ketua kufur itu la aimana lahum, orang yang tak boleh dipegang janji. La'allahum yantahu, mudah-mudahan mereka berhenti daripada mencela Islam, berhenti daripada meremehkan perjanjian. Ayat ni nak beritahu pada kita umat Islam supaya jangan takut dan gentar untuk berjihad. Ala tuqatiluna qauman, kenapa kamu tidak ingin memerangi kaum yang kaum ini nakathu aimanahum, sifat mereka mencabuli perjanjian mereka sendiri. Dan sifat mereka di antara lainnya wahammu bi ikhrajir rasul, berkeinginan sungguh untuk mengusir rasul, pemimpin Islam itu. Wahum bada'ukum awala marrah, mereka lah yang memulakannya pada mula-mula dulu. Yakni pada masa perang Badar, berlaku perang Badar tu kerana masyarakat Mekah usir Nabi dan ingin membunuh Nabi. Tapi oleh kerana mereka tak puas hati Nabi telah berhijrah, mereka tak boleh bunuh,
Dan Nabi menjadi lebih kuat disokong oleh orang Madinah. Mereka berusaha untuk memerangi Nabi dengan mengumpul sebanyak-banyaknya harta dengan cara perniagaan untuk lawan Islam. Sebab itulah Nabi kita diarahkan untuk sekat perniagaan yang dibawa oleh Abu Sufyan bersama dengan 40 orang itu. Jangan bawa balik sampai ke Mekah, kerana harta-harta tadi akan digunakan untuk lawan Islam. Harta itu kena tahan. Tapi Allah takdirkan bolos dan berlaku peperangan dengan ketua yang lain, iaitu Abu Jahal. Atakhsyawnahum, adakah kamu takut pada mereka? Fallahu ahaqqu an takhsha. Allah sepatutnya kamu lebih takut. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar mukmin yang percaya dan meyakini tentang Allah. Qatiluhum, perangilah mereka. Mana wahai umat Islam, perangilah mereka. Nascaya yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Allah akan azabkan mereka dengan melalui perantaraan tangan-tangan kamu. Allah azab mereka ada dua cara. Satu, Allah azab mereka tanpa campur tangan-tanganmu. Allah adakan bencana alam dan sebagainya. Itu pun boleh. Seperti Allah buat pada perang Ahzab. Tapi Allah akan azab dengan cara Allah Ta'ala bagi kamu bunuh sendiri mereka itu. Wa yukhzihim, Allah Ta'ala akan hinakan mereka. Wa yansurukum alaihim, Allah akan bantu kamu mengalahkan mereka. Wa yashfi sudura qaumi mu'minin, Allah dapat ubati hati-hati orang mukmin yang sekian lama susah hati kerana gangguan mereka. Wa yudhib ghaidha qulubihim, dan Allah Ta'ala akan menghilangkan kemarahan hati orang mukmin kerana mereka ganggu orang mukmin. Wa yatubullahu ala man yasha, dan dengan cara ini juga Allah Ta'ala boleh bagi taufik kepada mereka-mereka yang takut untuk berperang untuk masuk Islam. Karena kalau kita tak perangi mereka, mereka duduk seronok dengan keadaan orang kafir ini duduk seronok kerana tak diganggu gugat. Jadi tak terbuka jalan untuk berfikir. Tapi apabila mereka diperangi, barulah semua akan berfikir. Kenapa? Kenapa kita diperangi? Jadi dengan fikir itulah terbuka hati untuk masuk Islam. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi semua peraturan, semua undang-undang dan juga hukum yang ada dalam ni kerana Allah maha bijaksana. Ayat ni ayat Zajrun. Am hasibtum am tutraku. Apakah kamu orang Islam ni, kamu menyangka kamu dibiarkan? Maknanya dibiarkan, tidak ada tanggungjawab lain selain daripada kamu sembahyang dan sebagainya. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sedangkan Allah Ta'ala di sisinya belum nyata lagi di kalangan kamu ni orang yang betul-betul berjuang. Kerana berjuang dapat boleh dibuktikan dengan jihad dan infak. Tanpa jihad dan infak, orang tu belum boleh dibuktikan dia berjuang. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wal mu'minina walija. Belum zahir kepada Allah Ta'ala di kalangan kamu ni orang yang betul-betul tidak akan mengambil selain daripada Allah, tidak akan mengambil selain daripada Rasul, tidak akan mengambil selain daripada orang mukmin sebagai walijah, sebagai teman rapat. Jadi dengan cara peperangan inilah Allah Ta'ala boleh bezakan yang berjuang macam mana, yang tak berjuang tu macam mana mereka. Yang betul-betul sayang pada Allah, Rasul dan mukmin, yang masih lagi belok. Allahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi di antara hikmah peperangan adalah nak membezakan mukmin tulen yang hakiki dengan orang yang munafik. Jadi tadi kita baca mengenai perjanjian sebenarnya apabila ada, tak patut berlaku peperangan. Tapi kenapa berlaku juga peperangan? Kerana mereka sebelah sana belok dalam perjanjian. Walau perjanjian itu sendiri aman daripada peperangan, tapi oleh kerana mereka belok, dengan sebab itu diperangi. Perkara seterusnya, janganlah ingat orang yang jaga masjid haram itu tak boleh diperangi. Kerana dia jaga masjid haram. Jadi dengan jaga masjid haram, jaga di sini ialah jaga kelambu Kaabah, jaga tetamu yang datang satu dunia untuk berkunjung, melakukan tawaf dan juga sa'i, jaga bagi mereka air zam-zam. Itu mana jaga. Jangan anggap orang yang boleh buat perkara-perkara seperti itu tak layak untuk diperangi. Tidak. Bahkan mereka layak diperangi kerana akidah mereka syirik pada Allah. Keadaan luaran itu tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala
Akan kira orang jaga masjid apabila orang berakidah tauhid. Jadi Allah beritahu pada ayat ni, maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Tak patut bagi orang berakidah syirik mengimarah masjid haram. Masjid Allah di sini masjid haram. Sedangkan syahidi mereka mengaku ala anfusihim atas diri mereka, mereka itu bil kufri, kufur kepada tauhid. Mereka mengaku mereka tak setuju tauhid. Mereka berfahaman tawassul kepada roh Nabi Wali dalam memuja dan menyeru. Ulaika, orang bersifat seperti itu, walaupun nampak pada mereka zahirnya mereka jaga masjid haram, sebenarnya habitat a'maluhum, amalan-amalan baik mereka yang mereka buat itu gugur, lenyap lantaran syirik yang ada dalam hati. Abbas radhiyallahu taala anhuma, buat saudara Nabi, apabila orang duk bercakap tentang lewatnya dia masuk Islam, dia masuk Islam pada masa perang Badar. Dia kata, aku bukan duduk saja di sana. Aku diamanahkan untuk melayani tetamu-tetamu yang datang untuk bagi air Zam-Zam. Sebab Abbas ni keturunan Hashimi, dia Hashimi dibahagi tugas sebagai yang menyediakan air Zam-Zam. Dia kata, aku bukan duduk saja. Aku uruskan untuk air Zam-Zam. Jadi Allah Ta'ala perbetulkan perkara itu. Sebab perkara-perkara zahir begini tidak dikira sebagai kebajikan sedikit pun sekiranya tak ada iman. Boleh buat perkara zahir ini bukan makna diterima. Dia hanya boleh buat sahaja. Diluluskan buat tapi tak dilulus untuk bawa ke syurga. Ini Allah Ta'ala nak beritahu pada kita. Ulaika, orang yang jaga masjid haram itu, yang mengaku dia syirik, mengingkari tauhid, sebenarnya amalan-amalan baik mereka yang mereka jaga dalam masjid itu hancur luluh. Yang saling kelambu Kaabah, yang bagi air Zam-Zam, yang jadi siap Kaabah, semua tu, sadanah tu, semua tu amalan-amalan baik mereka yang mereka berkhidmat, berbakti pada orang yang datang masa haji, semua tu sia-sia. Wa finna rihum khalidun. Sebaliknya dalam api neraka nanti apabila mereka mati kekal. Kemudian ahli masjid mana yang kena jaga? Allah kata, innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya orang yang memakmur masjid Allah yang sebenar, man amana billah, orang yang beriman atas akidah tauhid kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Walaupun di sini disebut dua rukun iman, sebenarnya merangkumi semua rukun iman. Itu orang mengimarah masjid Allah. Bukan macam musyrikin mengimarah masjid haram, masjid Allah. Dia syirik pada Allah, tapi dia kata dia jaga masjid Allah. Orang yang betul-betul mengimarah masjid Allah, Allah kata, man amana billah, orang yang beriman atas akidah tauhid kepada Allah dan hari akhirat dan segala rukun iman, wa aqama salah, dan dapat mendirikan sembahyang mengikut syariat, wa ata zakat, dan menunaikan zakat mengikut syariat, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut sesiapa yang lain kecuali Allah. Dia tidak takut pada resam, dia tidak takut pada ketua-ketua yang berpengaruh, dia takut hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadi. Mudah-mudahan kalaulah syarat-syarat tadi ada, mereka akan masuk golongan yang terpimpin. Ibadat-ibadat mereka akan diterima dan mereka juga akan disediakan syurga. Jadi Abbas berkata, aku bukan duduk saja di Mekah. Jadi apa yang dia buat tu semula Islam. Dia masuk Islam selepas perang Badar. Jadi dia kata, aku bukan duduk saja, aku buat kerja aku. Banyak amal-amal aku buat. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat, aja'altum siqayatal haj, adakah kamu menyangka apa yang kamu buat, memberi minum golongan yang datang untuk menunaikan haji. Wa imaratal masjidil haram, buat imarah sini, bina masjid haram, saling ke lambung Kaabah, buat kebersihan masjid. Kaman amana billahi wal yaumil akhir, sama dengan orang yang beriman atas akidah tauhid kepada Allah dan hari akhirat dan berjuang di jalan Allah. Apakah sama? La yasawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Satu lagi hadis riwayat Muslim, para sahabat Nabi sendiri, mereka kata, saya selepas ni saya tak pergi ke lain dah, saya nak jaga masjid. Yang ni kata, saya nak berkhidmat sepenuh masa. Masing-masing beritahu tentang apa yang mereka ingin. Lalu perbincangan dan perbualan tadi disampaikan kepada Nabi oleh seorang sahabat Nabi.
Dia kata, ya Rasulullah, saya duduk dengar beberapa orang sahabat kita ni duduk cakap begini. Mana satu yang paling baik? Saya nak buat juga. Dia tanya Nabi, mana satukah yang paling baik? Saya nak buat juga. Nabi tak kata apa pun. Sehinggalah turun ayat ni, Nabi pun baca ayat ni. Jadi, khidmat-khidmat yang lain memang baik belaka, tapi tak akan sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berjihad di jalan Allah. Ini yang terbaik. La yastawuna indallah. Mereka semua tu tak sama derajat di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Dan Allah tak akan bagi hidayah kepada kaum yang zalim kerana syirik. Kemudian Allah jelaskan lagi sebagai tabsyir, orang yang berjihad ini, dia bersusah payah sungguh. Dia tidak duduk biasa-biasa dalam agama, dia bersusah payah sungguh. Alladzina amanu, iaitu orang-orang yang betul-betul beriman. Wahajaru, dan kadang-kadang sanggup berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan bersusah payah sungguh pada jalan agama Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka sendiri, dengan diri mereka. A'zamu darajatan indallah. Memang lebih besar sungguh darjat di sisi Allah. Wa ulaika, mereka bersifat seperti tadi, humul faizun. Mereka akan dapat capai segala-gala cita-citanya dalam agama. Berbanding dengan orang lain yang beriman juga. Yubashiruhum rabbuhum. Allah Ta'ala Tuhan mereka memberi berita gembira kepada mereka. Birahmatin minhu. Dengan rahmat yang istimewa daripadanya. Waridwani, dan keredaan. Wajannatin, dan kebun-kebun syurga yang luas. Lahum, untuk mereka. Fiha na'imun muqim. Dalam syurga yang luas itu, nikmat yang besar dan berkekalan. Khalidina fiha abada. Berkekalanlah mereka sekiranya mereka dimasukkan ke dalamnya selama-lama, kekal abadi. Inna Allah indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah Tuhan di sisinya pahala yang besar yang dia sediakan. Semoga Allah pilih kita daripada golongan ini. Amin. Kadang-kadang orang ingat peperangan ini hanya pilih-pilih orang dulu. Kalau anak beranak, jangan. Ibu bapa, jangan. Walhal ibu bapa dan anak beranak kafir. Jadi, perang tak kira. Kalaulah bapa kafir dan adik-beradik kafir, mesti diperangi. Sebab dia berbeza agama. Jadi, keturunan tidak boleh menjadi penghalang daripada peperangan. Sebab itulah orang Mekah dengan orang Madinah yang berperang tu, anak beranak dia belaka tu. Bukan orang bangsa lain. Bukan pendatang. Bukan bangsa yang berbeza. Orang Mekah dengan orang Madinah sebenarnya satu keturunan. Adik-beradik pun ada, mak ayah pun ada situ. Tapi oleh kerana agama berbeza. Jadi Allah Ta'ala buktikan kepada kita semua, perang Badar, perang Uhud, perang adik-beradik belaka tu. Tapi berbeza akidah. Bukan berbeza keturunan. Bukan berbeza bangsa dan bahasa. Berbeza akidah. Jadi nak beritahu pada masyarakat di sana, agama. Dia tak kira siapa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, la tattakhidu aba'akum, jangan kamu ambil bapa-bapa kamu, wa ikhwanakum, adik-beradik kamu sendiri, awliya, teman rapat. Ini istahabbul kufra 'alal iman, sekiranya mereka lebih suka kepada kufur berbanding dengan iman. Wa man yatawallahum minkum, siapa-siapa yang masih berbaik dan menjadikan mereka ni teman rapat juga di kalangan kamu, fa ulaika humuz zalimun, mereka itu orang zalim. Tak meletakkan kedudukan orang yang sepatutnya. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sebagai takhwif duniawi. Qul, katalah kepada mereka, in kana aba'ukum, sekiranya bapa kamu, wa abana'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, adik-beradik kamu, wa azwajukum, pasangan hidupmu, wa ashiratukum, keluarga yang rapat denganmu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta yang kamu cari dengan penat susah payah, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takut rugi, wa basakinu tardawnaha, bangunan dan rumah tangga yang kamu sangat sayangi. Kalau ini semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kamu kasih lebih pada Allah, lebih pada Rasul, dan lebih pada jihad di jalan Allah, fatarabasu, tunggulah kamu semua hatta ya'ti Allah bi amrihi, sehingga Allah akan datang hukumannya. Sehingga Allah Ta'ala datang hukumannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tak akan bagi hidayah kepada golongan kaum yang fasik. Keluar daripada kasih sayang kepada Allah dan Rasul dan jihad berbanding dengan yang lain. Tabsyir seterusnya, Allah Ta'ala beritahu, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sesungguhnya Allah telah membantu kamu
di beberapa tempat dalam medan apabila berlakunya pertempuran di antara golongan hak yang beriman dengan golongan batil yang kufur. Cuma pada masa Hunain, wa yauma Hunainin, pada masa Hunain ini pada masa tahun 8 Hijrah. Setelah masyarakat Mekah semua masuk Islam, bergabunglah orang Mekah, orang Madinah pergi berperang dengan Hunain, dengan kawasan Hunain. Pada masa itu masyarakat kawasan itu masih lagi kufur. Jadi kamu duk ingat dengan bergabung Mekah Madinah semua ni kamu akan menang dengan sebab bilangan ramai, iaitu 12,000. Puak-puak yang ada di kawasan Hunain daripada kabilah Hawazin tak sampai 4,000 pun. Tapi dalam hati kamu ada perasaan ramai boleh menang. Bukan kerana Allah akan bagi kemenangan. Id a'jabatkum kathratukum. Ketika kamu berasa bangga kerana jumlah ramai kamu. Dulu berperang, Mekah Madinah ni perang sentiasa. Tapi sekarang ni Mekah Madinah telah bersatu. Nak berperang kabilah yang kecil. Mekah Madinah telah bersatu nak berperang kabilah Hawazin. Kecil sangat. Mari dalam hati bangga, ramai itu kita akan menang. Jadi, idh a'jabatkum kathratukum. Ketika perasaan dalam hati kamu berbangga, ramainya kamu akan menang. Falam tughni ankum syai'ah. Ramai tidak boleh menolong kamu walaupun sedikit. Allah jadikan suasana macam mana? Pada pagi-pagi hari itu, mereka keluar dengan keadaan 12,000, tiba-tiba diserang hendak oleh popok Hawazin 4,000, lari li tampukah. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahbat. Bumi-bumi yang luas telah menjadi sempit ke atas kamu. Iaitu perasaan takut yang begitu teruk, diserang oleh Hawazin yang tak ramai pun. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kamu lari. Lari semua, 12,000 tinggal hanya 100 orang lebih sahaja. Yang ada dalam tu Abu Bakar Siddiq, Umar semua. Golongan sahabat Nabi yang hebat-hebat semua tetap bertahan. Summa anzalallahu sakinatahu. Kemudian Allah Ta'ala turunkan sakinahnya. Iaitu Nabi kita SAW tahu semua lari belakang, terkejut. Nabi masa tu ada bersama dengan baginda, tokoh-tokoh sahabat Nabi, dan ada juga dengan baginda yang baru masuk Islam, iaitu Abbas, pak saudara Nabi. Tak lari juga dia. Dia kata, Abbas, tolong panggil balik. Kenapa lari? Abbas pun beritahulah. Dengan suara yang kuat. Abbas kata, dengan suara kuat, Anan nabiyyul la kadhib. Aku adalah Nabi yang tak pernah berbohong. Ana benu Abdul Muttalib. Aku adalah anak keturunan Abdul Muttalib. Jadi atas laungan Abbas itu, sahabat-sahabat yang lari tadi, datang balik. Jadi, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Kemudian Allah Ta'ala turunkan semula sakinahnya kepada Rasulnya, wa alal mu'minin, kepada para mu'min yang lain-lain, wa anzala junudan lam taraha. Untuk kemenangan itu juga Allah turunkan malaikat-malaikat tentera yang kamu tak dapat tengok. 12,000 kamu tu Allah tambah dengan malaikat-malaikat lagi untuk memberi semangat kepada kamu dan untuk meniupkan ketakutan, keguguran kepada orang kafir. Sebab tugas malaikat hanya dua perkara, di antaranya bagi semangat kepada orang beriman dan bagi ketakutan, keguguran kepada orang musuh. Jadi wa anzala junudan, Allah Ta'ala menurunkan juga tentera-tentera malaikatnya, lam tarawha, yang kamu tak dapat tengok dengan mata. Wa adzaba alladhina kafaru, dan Allah Ta'ala mengazab golongan kafir Hawazin itu. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, balasan yang demikian sesuai kerana mereka adalah golongan yang ingkar tauhid. Summa yatubullahu min ba'di dzalika. Kemudian Allah Ta'ala menerima taubat selepas pada yang demikian, ala man yasha, ke atas mereka yang Allah kehendaki. Jadi golongan Hawazin pun masuk Islam juga. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Di sini Allah Ta'ala beritahu kenapakah peperangan terpaksa dibuat walaupun dalam tanah haram, walaupun orang jaga masjid haram, walaupun kaum kerabat, adik-beradik, kerana syirik adalah najis. Najis maknawi. Dia barang kotor. Sebab tu wajib diperangi. Jadi sini nak beritahu dasar kena perangi syirik kerana dia adalah najis. Najis kekotoran ni tak boleh diubati sehingga masuk neraka kekal abadi. Bukan najis biasa-biasa. Najis biasa-biasa boleh dibersihkan dengan air. Tapi najis syirik tak boleh dibersihkan dengan apa benda pun. Dia kalau mati pun masuk neraka sampai selama-lama. Sebab itulah perkara ni bahaya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman,
Innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya golongan yang berakidah syirik itu sebenarnya najasun, najis maknawi. Fala yaqrabul masjidal haram, maka dia tak boleh menghampiri masjid haram dan tanah haram. Ba'da amihim hadha, selepas pada tahun ini. Selepas pada itulah tanah haram tak dibenarkan golongan yang kafir masuk. Wa in khiftum ailatan. Jadi apabila putus hubungan dengan orang yang syirik, putuslah hubungan ekonomi, putuslah hubungan makan minum dan sebagainya. Kenapa? Karena selama ini kita dapat rezeki semua, hidup kita dengan ada hubungan dengan mereka. Jadi apabila berperang, kita akan jadi putus hubungan, kita akan jadi miskin. Jadi Allah beritahu, wa in khiftum ailatan, sekiranya kamu takut dan bimbang kemiskinan, karena semua rezeki biasanya datang daripada pihak ini, mereka ini semua, lalu dengan sebab berperang, putus hubungan, akan jadi miskin. Allah kata tidak, fasawfa yughnikumullah, pasti Allah akan bagi kepada kamu kekayaan, min fadlihi, daripada kurniaannya, tanpa perantara orang kafir, insya'a, sekiranya dia kehendaki. Macam mana cara? Apabila ada peperangan, maka kemenangan akan berlaku, harta rampasan itu menjadi halal, paling halal dalam segala-gala rezeki. Dia kumpul, kita kutip cari, ambil, bawa balik ke rumah kita. Lebih-lebih lagi Yahudi Nasara. Yahudi Nasara selepas pada ini adalah sasaran peperangan. Mana-mana yang dilonggokkan oleh golongan Yahudi sekian lama, beratus-ratus tahun, semua kembali kepada orang Islam belaka dalam tempoh yang singkat. Peperangan hanya 1 hari atau 3 hari. Jadi harta yang dia kumpul 100 tahun tu boleh milik orang Islam. Rezeki begitu banyak. Jadi Allah Ta'ala beritahu, fasawfa yaghnikumullahu min fadlihi, maka Allah Ta'ala pasti akan mengkayakan kamu daripada kurniaannya, insya apabila dia kehendaki. Inna Allah alim, sesungguhnya Allah Tuhan dia maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Jadi segala peraturan yang dia syariatkan ini semua untuk kemudahan kamu. Oleh kerana itu, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang masih tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, lantaran mereka syirik. Dan juga perangilah mereka yang wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, yang tidak boleh menegakkan undang-undang sini. Sebab pengharaman dan penghalalan ini adalah undang-undang. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasul haramkan. Yang ketiga, wala yadinuna dinal haq. Mereka tidak boleh patuh agama Islam yang benar. Minal ladzina utul kitab, di kalangan mereka yang ada kitab. Jadi inilah ayat yang pertama, Allah Ta'ala arahkan umat Islam memerangi ahlu kitab Yahudi Nasara. Sebelum ini tidak ada. Sebelum ini ada perjanjian dengan mereka. Tapi oleh kerana mereka juga jenis orang yang mencabuli perjanjian, diarahkan perang. Hendaklah perangi mereka, ahlu kitab Yahudi Nasara itu, hatta yu'tul jizyata, sehingga mereka sanggup bayar jizyah, bayar cukai tahunan. An yadin, bayar cukai tahunan ni juga, an yadin. Dengan tangan sendiri, serahkan cukai itu. Tak boleh kirim-kirim. Mana masing-masing orang yang kena bayar cukai, dia kena serah sendiri cukai. Wahum saghirun, hal keadaan mereka tunduk, patuh dengan penuh kehinaan sebab mereka kafir. Kenapa kena bayar cukai? Sebab saya kafir. Dia bayar dia rasa sedar. Dia ni kena bayar kerana dia kafir. Mudah-mudahan dengan cara ni, mereka akan buat pilihan masuk Islam. Sebab jizyah juga adalah satu cara dakwah. Supaya mereka berfikir, kalau tak mau bayar, masuk Islam. Jadi jizyah juga salah satu dakwah supaya mereka berfikir. Wa qalatil yahud. Sini Allah Ta'ala jelaskan kekufuran Yahudi yang wajib diperangi itu kenapa? Sini Allah Ta'ala beritahu kepada kita kekufuran mereka satunya syirik sendiri. Nama saja ahlu kitab, nama saja ada kitab, nama saja ada nabi, syirik sama seperti masyarakat Mekah juga. Orang Mekah kata malaikat anak perempuan Allah. Yahudi kata Uzair anak lelaki Allah. Apa beza? Orang Nasara kata Nabi Isa anak Allah. Jadi semua ni sama akidah, di segi akidah syirik. Jadi waqalatil yahud, berkata golongan Yahudi yang mendakwa mengikuti agama itu, Uzairun ibnullah. Uzair itu Nabi Uzair adalah anak Allah. Mereka puja Nabi Uzair. Mereka puja kubur-kubur Nabi. Waqalatin Nasara, dan golongan Nasara pun sama. Berkata Al-Masih ibnullah. Nabi Isa anak Allah. Wakil Allah. Semua ni termakan racun syaitan belaka. Seperti mana musyrikin Arab yang mengatakan ikut Nabi Ismail,
Yahudi yang mengatakan ikut Nabi Musa dan Nasara yang mengatakan ikut Nabi Isa, semua termakan racun syaitan belaka. Zalika qauluhum bi afwahihim. Ya demikian itu agama-agama mulut mereka belaka, bukan agama Tuhan. Qauluhum sini agama yang berasal pada mulut-mulut mereka belaka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru, mereka meniru perkataan agama daripada mulut orang kafir Mekah min qablu, sebelum ini. Ataupun mereka meniru agama yang datang daripada mulut-mulut manusia yang engkar sebelum ini. Agama daripada ajaran mulut-mulut mereka. Satunya agama yang datang daripada wahyu Tuhan. Jadi kalau fahaman seperti ini fahaman datang daripada mulut-mulut mereka. Qatalahumullah, Allah laknat mereka kerana telah ubah suai agama yang turun daripada Allah Ta'ala melalui kitab Taurat Injil dan ikuti agama yang datang daripada mulut-mulut mereka sendiri. Anna yufakum, bagaimana teruknya mereka berpaling daripada ajaran sebenar, walhal ada pada mereka masing-masing itu kitab. Agama syirik satu lagi, syirik kerana taat. Satunya syirik kerana akidah memuja wakil. Satunya akidah syirik kerana taat kepada hukum selain pada Allah. Sini Allah beritahu pada ayat ni, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka telah menjadikan ulama dan pendeta mereka, ahli ibadat mereka Tuhan. Min dunillah, selain pada Allah. Jadi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu juga daripada kalangan Nasara masuk Islam. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana kami menjadikan ulama kami dan ahli ibadat kami Tuhan? Kami tak pernah sembah mereka ni. Nabi tanya mereka, tidakkah kamu ikut arahan mereka? Apa yang haram mereka kata halal, kamu kata halal juga. Apa yang halal mereka kata haram, kamu kata haram juga. Adakah begitu? Dia kata, yang ni adalah. Inilah makna kamu jadikan ulama kamu Tuhan. Iaitu perkataan mulut-mulut mereka yang bercanggah dengan wahyu mereka tu kata, sedangkan mereka bukan Tuhan. Mereka menetapkan sendiri hukum. Yang haram mereka kata halal. Yang halal mereka kata haram. Jadi kamu ikut belaka. Jadi kamu ikut mereka tu Tuhan. Sebab menentukan halal haram, menentukan hukum ni adalah Allah Ta'ala. Mereka telah ambil tugas Allah. Jadi mereka sudah jadi Tuhan pada masa itu. Jadi daripada penjelasan Nabi, daripada riwayat yang sahih. Jadi mereka telah menjadikan ulama mereka dan ahli ibadat mereka Tuhan selain pada Allah. Dan telah menjadikan Masih bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam juga sebagai Tuhan, wakil Allah. Sedangkan wama umiru, sedangkan mereka semua tak pernah diarahkan pun illa liya'budu ilahan wahida. Mereka semua supaya beribadat kepada ilah yang satu. Bukan wakil-wakil ini semua. La ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan itu. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka ingin daripada fahaman-fahaman yang direkakan oleh mereka itu untuk memadamkan cahaya agama Allah yang sebenar. Cahaya agama tauhid. Bi afwahihim, melalui perkataan mulut mereka. Wa ya'ballah, Allah Ta'ala enggan. Sini Allah Ta'ala tidak membenarkan perkara itu berlaku illa an yutimma nurahu, kecuali Allah akan sempurnakan cahaya tauhidnya. Walau karihal kafirun, sekalipun cahaya tauhidnya tak disukai oleh golongan yang ingkar tauhid. Tapi apabila Allah Ta'ala ingin zahirkan, Allah zahirkan melalui nabinya, Nabi Muhammad SAW. Cara macam mana Allah sempurnakan cahaya tauhidnya? Allah beritahu, huwallazi arsala rasulahu. Dialah Tuhan yang telah mengutus rasulnya Muhammad SAW bil huda, dengan hidayah wahyu Qur'annya. Wa dinil haq, dengan agama Islam yang benarnya. Sebab agama Islam yang benar ni makna penghayatan wahyu. Huda ni ilmu wahyu. Dinil haq, penghayatan wahyu. Sebab din dengan makna ketaatan pada ayat ni. Liyudhhirahu ala dini kulli, supaya Allah dapat zahirkan agama Qur'annya dan penghayatan agama yang benarnya mengatasi segala anutan-anutan yang ada dalam dunia. Semua sekali. Walau karihal musyrikun, sekalipun perkara itu tak disuka sungguh oleh golongan yang berakidah syirik. Kerana akidah mereka sudah dibasmikan oleh tauhid. Kemudian Allah Ta'ala beritahu lagi, selain daripada pengikut-pengikut ini menjadikan ulama-ulama suk mereka sebagai Tuhan, kerana pengubahan hukum. Sebab pengubah hukumlah mereka telah jadi Tuhan. Jadi pengikut-pengikut itu sudah bertuhan dengan mereka seperti ini. Di samping itu, ulama-ulama suk mereka ni bukan saja
Hukum Tuhan dia ubah suai. Bahkan dia makan habuan daripada pengikut-pengikut dengan cara ini. Habuan-habuan yang diberi oleh pengikut, dengan sebab dia ubah suai agama ni, mereka dapat rezeki yang haram. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang Islam yang beriman di kalangan muhajirin dan ansar, tolong dengar. Inna katsiran minal ahbab, sesungguhnya ramai sungguh daripada kalangan ulama-ulama Yahudi Nasara, wa ruhban, dan orang-orang yang beribadat di kalangan Yahudi Nasara, la yaquluna amwalan nas bil batil. Mereka sentiasa memakan harta-harta orang ramai dengan cara batil. Cara ajar ajaran sesat tapi imbuhan dapat. Ajar ajaran syirik tapi habuan dapat. Itu dia panggil makan dengan cara batil daripada harta orang ramai. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang orang-orang lain daripada agama Islam yang benar, yang merupakan jalan Allah itu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya untuk memperjuangkan agama Allah. Sepatutnya harta emas perak ini diguna untuk membasmikan kufur dan syirik, tapi mereka menyimpannya. Fabashirhum bi'adzabin alim, bagilah berita kepada mereka azab yang sangat pedih. Macam mana azab yang pedih itu? Yauma yuhma 'alaiha, ketika hari yang mana mereka akan dibakar di atas emas dan perak yang dijadikan api neraka. 'Alaiha sini ke atas emas perak mereka yang mereka simpan, yang telah menjadi api neraka. Yuhma 'alaiha, akan dibakar di atas api neraka itu. Fi nari jahannam, dalam api neraka. Maknanya emas perak akan dipanaskan sungguh-sungguh dalam api neraka, lalu fatuqwa biha, lalu diselar dengan emas perak yang bertukar jadi api neraka, jibahuhum wa junubuhum, dahi mereka dan juga rusuk mereka, dan zuhuruhum, belakang mereka. Muka, rusuk dan belakang. Kenapa ambil muka, rusuk dan belakang? Kerana berpaling daripada syariat agama, mula-mula muka berpaling dulu, kemudian rusuknya, lambungnya, kemudian belakangnya. Dan dikatakan kepada mereka dalam api neraka itu, hadza ma kanastum, inilah dia harta-harta yang kamu simpan di anfusikum, untuk diri kamu, kerana tidak menginfakkan di jalan Allah. Fazuqu, maka rasailah ma kuntum taknizun, harta-harta yang kamu simpan ini. Dalam setahun dia ada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan tak boleh berperang. Satunya 3 bulan berturut-turut kerana musim haji. Satu lagi bulan Rajab. Bulan Rajab tidak boleh berperang kerana kalaulah ada peperangan untuk bulan Rajab ini, perlu ada gencatan senjata untuk memberi peluang kepada orang biasa keluar cari makan. Manakala 3 bulan tu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Kerana dia adalah bulan haji. Bulan haji sebenarnya bulan Zulhijjah lah. Cuma sebelum tu orang datang untuk buat haji. Selepas tu orang balik lepas pada haji. Jadi Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram adalah bulan haram perang. Kerana semata-mata nak beri ruang setahun sekali kepada orang datang haji. Jadi dalam setahun ada 4 bulan haram perang. Pertama kerana haji, yang kedua kerana beri peluang pada orang tak berperang cari makan. Jadi inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan semasa mula-mula Allah takdirkan bulan ini daripada azali lagi. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari yang mana Allah ciptakan langit bumi, Allah telah tetapkan bulan dalam setahun itu ada 12. Minha, daripada 12 itu, arba'atun hurum, 4 bulan haram perang. 4 bulan haram perang dengan sebab-sebabnya. Dzalika dinul qayyim. 4 bulan berperang itu tak boleh, adalah agama lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah pula kamu zalimi diri kamu dengan berperang pada bulan tu. Kerana berperang pada bulan tu dosa besar. Kecuali sekiranya musuh mencabuli bulan tu dan berperang, kamu kena balas, kena bertindak. Jadi waqatilul musyrikina kafah, perangilah orang yang engkar kerana syirik semua sekali. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka sebenarnya memerangi kamu semua sekali. Jadi kamu kena balas serangan orang syirik kerana mereka memulakan peperangan dengan kamu. Wa'lamu, dan hendaklah kamu yakin, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan golongan yang bertakwa, jaga peraturan. Ayat yang kita nak baca mengenai
penundaan bulan. Orang kafir semua tahu bulan 4 ni tak boleh perang. Tapi oleh kerana dia nak berperang sangat-sangat, dia tunda. Dia jadikan bulan ni bulan lain. Kerana nak berperang. Katakanlah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab bulan haram perang. Dia kata ginilah, kita kira bulan Rajab tahun ni, kita pindah sikit. Kita kira bulan ni bukan Rajab. Dia tunda-tunda bulan tu kerana nak perang. Kerana semata-mata ingin ikut hawa nafsu dan keinginan. Sehingga tertunda bulan-bulan tak tahu bulan mana satu. Kembalilah bulan tu asal semula pada masa ayat surah ni turun. Maknanya begitu mereka tunda-tunda sehingga tak tahu mana satu bulan haram, bulan halal, sehinggalah kembali semula pada tahun surah ini turun. Mana turunnya surah ini, barulah dapat kembali ke semula bulan-bulan itu. Ini kita nak baca. Kita akan sambung insya-Allah esok. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمة. السلام عليكم ورحمة الله.